Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang semua. So, hari tu saya, hari Jumaat yang lepas, saya ada share kepada anda berkenaan dengan beberapa kaunter yang salah satunya adalah kaunter Fiama ni lah. Okey, kaunter Fiama ni saya set kepada TP 1.170, yang mana kenapa saya set macam tu sebabkan dia buat head and shoulders dan dia break dia punya neck. Okey, dia break dia punya neck, kemudiannya dia akan pergi kepada mana. Okey, ini adalah inverted head and shoulders. Kalau yang tak faham, yang blur lagi, anda boleh play pada video Jumaat lepas. Saya ada pin dekat sini video Jumaat lepas berkenaan dengan kenapa saya nampak potential untuk counter Fiama ni. Alright, so sekarang ni pun hari ni dia dah naik kepada 1140 dan tadi dah pergi kepada 1160 dah pun. Okey, so dia ada potential untuk naik lagi kepada yang mana saya nampak ini dia buat inverted head and shoulders. Dan kita ambil pula dia punya counter ni, volume dia start bermula pada Mac 2022. Maknanya baru lagi start dan dia masih lagi dalam keadaan yang bullish. Okey, yang mana dia tak pernah turun pada keadaan dia naik dahulu. So which is counter ni adalah sangat berpotensi untuk pergi lebih jauh lah, insya-Allah. Right, so doakanlah, amin. So kemudiannya ada juga beberapa counter yang dah hit target. Okey, contohnya counter Siscorp ni. Okey, counter Siscorp ni kalau macam saya cakap sebelum ni, dia buat all time high. So bila dia buat all time high, sebelum ni tak pernah tinggi macam ni. Ini adalah all time high dia. So mostly orang akan takutlah naik tinggi, dan saya set waktu tu counter ni naik sekitar, tengok sini ya, 0.750. Itu adalah dia, kita punya target lah, 0.750. So dia dah hit dah pada hari semalam. So hari ni dia buat red candlestick lah, tapi kalau market belum lagi tutup. Tapi kalau tengok dekat bar ni, okey, volume bar ni dia merah lah. Okey, disebabkan oleh counter ni warna merah. Okey, kita tengok, tapi volume tu masih lagi ada. So tapi TP awal kita dah hit pun. Maknanya dia dalam keadaan ekstrim ni. Pada pada Bollinger Band dia dalam keadaan ekstrim. Ekstrim tu mana candlestick duduk di luar Bollinger Band, which is itu adalah ekstrim. So bila dia duduk di luar Bollinger Band, dia ada momentum yang kuat untuk terus naik lagi. Kalau dia duduk di bawah, dia ada momentum kuat untuk turun terus ke bawah. Kalau macam ni dia keluar separuh saja. Kalau keluar separuh, dia tak cukup power, dia tak cukup kuat untuk melonjak naik. Tapi kalau yang ni dah memang solid keluar. Okey, yang ni solid keluar, ini solid keluar. Okey, dia buat candlestick merah pun tak ada hal, insya-Allah dia boleh naik lagi. Mungkin boleh capai 80 sen macam tu. Okey, kena pandai tengok chart dan kena pandai faham tengok dia nak ke mana. Okey, bukan saja kita baca teknikal, tapi kita kena tengok dia punya historical juga. Alright. Fundamental yes, tak boleh tinggal, tapi saya kurang sikit tengok fundamental. Saya lebih kepada technical analysis. Okey. So hari ni lagi satu counter yang kita kena tengok adalah Hybis ni lah. So Hybis itu dia dah hit pun kita punya tu, dan macam saya kata sebelum ni, okey, dia naik kemudian dia turun, ni dia naik. Okey, ini adalah kita panggil sebagai retracement. Okey, kita tengok sampai mana dia punya retracement untuk dia buat pullback balik. Alright. So which is dia dah break dia punya a few resistance kecil lah kita panggil. Yang ni resistance besar. Dia ada beberapa resistance. Okey, tak semestinya dia break resistance tu dia terus naik, dan tak semestinya dia confirm dah bullish. Okey, ni adalah resistance awal yang dia break. Okey, kalau dia nak turun pun mungkin dia turun pada paras sini. Okey, kemudiannya dia bounce naik balik atas, insya-Allah. Okey, kalau dia nak betul-betul bullish, dia akan break resistance ni. Ni resistance kuat. Mungkin dia perlukan beberapa kali trial untuk dia lepaskan dia punya resistance ni. Itu yang kena faham lah. Itu yang kena tengok balik. Alright. So kita tengok daripada awal lah. Counter yang naik pada 7 Disember. Sekarang ni pada pukul
3.30 ya, tapi updated dia pada pukul 3. Dia setiap jam dia akan update. Okey, so kita tengok counter yang naik ni boleh naik lagi tak ataupun dah sampai peak dia. Itu yang penting sebenarnya. Alright. So Celik ni, ini adalah counter yang baru. Okey, counter baru pada bulan April, bulan April baru lepas. Cumanya counter ni yang bagus dia, okey, counter ni dia naik kemudiannya dia turun. Okey, dia turun dan kemudiannya dia buat kenaikan balik semula dan melepasi kenaikan masa dia baru keluar IPO hari tu. Dia get up, terus naik, kemudiannya dia bounce, dia naik balik lah. Alright, so cumanya kita nak kata ini adalah volume yang kuat ataupun tidak tu kurang sikit lah. Kalau nak baca dia tu agak sukar sikit, tapi boleh dikatakan ada potential untuk naik. Cumanya kita tak tahu dia punya behavior ataupun dia punya kenaikan ni boleh pergi jauh lagi ataupun tidak. Dia kena tengok at least lah 1 year punya historical. Okey, tapi kalau anda nak tengok yang ni mungkin boleh jadi, ini adalah mungkin ini adalah cup. Nanti dia buat handle, kemudiannya insyaAllah dia boleh pergi lagi jauh lah. Okey, insyaAllah. Dan kalau kita tengok pada MACD pun dia duduk pada positive zone, tak ada masalah, low risk. Okey, jupanya kalau kita nak ambil counter ni untuk long term, kena baca daripada 1 year punya. Tapi kalau nak scalping tak ada masalah. Okey, so kemudian kita tengok MYEG. So MYEG kalau tengok dia punya stiker dia masih lagi dalam keadaan sideways. So anyhow dia tak lepas lagi paras-paras ni. Belum lagi lah kot untuk kita nak tengok. Dia mungkin boleh naik dan sebagainya, tapi dia bagi saya lah tak cukup kuat, dan dia pun masih lagi duduk dalam keadaan MACD bawah negatif, which is ini adalah weak buy signal. Okey, tak cantik lagi lah untuk beli MYEG. Walaupun dia ada kenaikan, tapi kita tengok counter yang betul-betul nak naik. Okey, counter-counter yang acah macam nak naik, insyaAllah nanti silap hari bulan dia akan turun balik. Okey, kemudian kita tengok Altronic ni. Okey, counter Altronic ni, okey, kalau tengok dekat sini, dia ada beberapa isu lah. Okey, Altronic ni saya nampak. First kali kalau anda tengok, kalau dia naik ni first bila dia naik ni, dulu, dia naik, kemudiannya dia kena dump. Ini sekali. Kemudian yang dia buat lagi. Kerana dump tu macam mana? Dia macam dia naik, kemudiannya dia turun pada paras support dia. Turun pada paras support dia, maknanya siapa yang beli ni terlepas atas habis sampai ke bawah ni. Okey. Sama juga macam ni, dia naik, kemudiannya dia kena dump sampai ke bawah balik. Okey, maknanya beli hold sampai satu masa dia gap down, dia naik balik untuk retrace, pump dia turun. Okey, kemudiannya ini dia naik sampai RM1.8, RM1.18, pump dia turun balik. Okey, kemudiannya ni gaya-gaya dia nak buat kenaikan balik. Okey, dia nak buat kenaikan tu boleh, tapi masalah dia adalah saya takut anda beli the wrong timing, anda boleh kena dump balik. Okey, bila kena dump tu kita tahu lah, dia nak naik balik tu ambil masa yang lama lah. Okey, contohnya dekat sini kan, kalau dah terbeli dekat atas ni pada Mac 2021, nak dapat balik kita punya modal tu pada April 2022. Maknanya setahun kita hold counter tu, insyaAllah baru boleh profit sikit. Itu pun kalau anda tunggu lagi kena dump balik. Tak tahu bila dia nak naik balik. Mungkin selepas setahun balik. Dan kena paling berjaga-jaga adalah dia pada zero negatif MACD. Alright.
So bagi saya tak cantik lah untuk beli kaunter Altronic ni. Kemudiannya kaunter Sedania. Kaunter Sedania ni ramai tanya sebenarnya. Kaunter Sedania ni dekat support kan? Ya, dia dekat support. Dia dekat support dan ini adalah yang short term. Kalau yang long termnya dekat sini ya. Betul, dia dekat support. Saya setuju, tak ada masalah. Sebabnya ini ada support dia yang sebelum ni. Ni yang support ni, maknanya dia naik, kemudiannya dia turun. Dan kalau anda perasan, pattern ni bukan pattern uptrend lah cerita dia. Bukan pattern uptrend. Dan kalau anda tengok volume dia, sepatutnya volume dia kalau dia nak naik balik, dia akan volume macam ni. So sekarang ni dah tak ada volume. So tak cantik lah. Okay, tak cantik untuk beli. Kemudiannya e-nature. Okay, so counter e-nature ni sama juga. Dia gap down, kemudian dia dah tutup dia punya gap ni. Tapi potential untuk naik tu tak ada lah. Tak ada lagi. Nescon. Nescon Berhad pun sama. Dia duduk pada support, tapi candlestick dia tak lawa, tak ada potential untuk nak naik. Okay, saya pun tak nak buang masa. Firma tadi kita dah share. Okay, Hazy ni pun saya ada masukkan itu dalam saya punya watchlist. Textile Industry. Okay, dia kalau nampak ni, yang ni gaya nak naik. Okay, gaya ni gaya nak naik. Dan dia dah lepas dah resisten yang pertama dia. Yang resisten pertama dia. Dia dah lepas resisten yang pertama. InsyaAllah dia akan menuju ke resisten yang kedua. Okay, resisten yang kedua dekat sini. Paling tidak kita set TP pada resisten yang kedua. Itu paling busuk lah. Okay, paling tidak kita set pada kita punya TP pada resisten yang kedua, pada 50 sen. Okay, at least kita ada dalam 10 sen lagi kenaikan, baru kita monitor sama ada dia boleh breakout ataupun dia turun balik. Okay, so counter ni ada potensi kita boleh monitor close. Okay, tengok rapat-rapat, insyaAllah ada potensi untuk naik lagi. Sebab dia baru break dia punya first resistance. Okay, dia ada second resistance. Kemudiannya insyaAllah itu dia jadi all time high dia. Okay, dan volume pun cantik. Alright. Okay, kemudiannya counter. Okay, counter star ni kita punya target adalah 50 sen lah. 505, 50 sen. Kemudiannya kita tengok counter Swift. Counter Swift ni dia get up, dia buka dia terlalu mahal, RM1. Dan lepas tu sekarang ni buat new low. So dia mungkin boleh naik, tapi saya tak mau cerita lah pasal trend yang tengah down trend ni. Okay, high risk lah. Counter ni terlalu murah, 10 sen. Counter ni murah, 10 sen. Candlestick pun tak lawa. Supermax Ecovest. Oh, macam ni. Tu yang saya kata, tengok trend macam ni, duduk pada support lagi, dia pergi ni support. So kalau anda tengok trend macam ni, kalau anda nampak potensi untuk naik tu, saya tak tahulah. Okay, so bagi saya, walaupun counter ni masih lagi 70 sen, tapi dia pernah naik sehingga RM22 cerita dia. Lepas tu dia gap down, jadi RM8 dan kemudiannya menyusut. Okay, dan kalau anda tengok dia punya MACD pun dah tak ada volume, dah tak ada apa dah. So
jauhi counter macam ni. Ecovest. So Ecovest kalau tengok dia ni fahamlah. Okey, dia buat new low sekarang ni. So jauhi counter macam ni ya. Hyaptech. Okey. Ni sama juga. Ni dia baru saja lepas dia punya support, kemudiannya mencari support. Kalau sentiasa mencari support, itu adalah tanda-tanda downtrend. So bila tanda-tanda downtrend ni dia naik, itu adalah retracement, dan turun itu adalah major trend. Kena faham benda tu. Naik itu adalah retracement dan turun itu adalah major trend, iaitu trend downtrend. So jangan, boleh nak beli tapi tak boleh pegang lama. Scalping mungkin boleh, tapi nak pegang lama minta maaf lah. Bukan counter yang sesuai untuk anda nak hold ataupun nak parking counter ni lama-lama. Alright, kemudiannya kita tengok counter Go Capitala. Okay, counter Go ni bukan kata tak boleh nak beli, boleh, tapi cumanya satu lah, kalau tengok dia punya trend ni. Saya ambil kat body ya. Okay, dia punya ni dah ada bouncing dia tu. Okay, which is dia dah tukar dia punya trend daripada downtrend. Sekarang ni dia dah start nak pergi ke uptrend. Ada potential, tapi kena monitor satu, dia punya resistance ni banyak. Ni resistance yang mula-mula dia, resistance pertama. Ni saya ambil yang mudah aja ni. Anda pun boleh plot sendiri. Ni resistance yang kedua. Resistance kedua ni sedikit kuat. Kenapa saya kata kuat? Tengok berapa puncak Okey, yang resistance pertama ni pun ada. Okey, yang ni 1 2 3. 3 resistance dia sebelum ni. Yang ni pula 1 2 3. Okey, sama juga 3. So maknanya kalau dia boleh pergi, first dia kena langgar ataupun dia kena break resistance ni dulu, 58 sen. Dah dia break 58 sen, dia ada next resistance pula pada 65 sen. Tunggu dia break 65 sen, ada lagi satu, the last one. Ni, pada area sini. Pada area 80 sen. Barulah dikatakan betul-betul tukar trend, major trend. Okey, so dia banyak tangga dia. Tapi kalau anda nak beli boleh, tapi setkan TP anda pada 58 sen dulu. Okey, ni masuk dah positive zone. Cumanya trend dia tu dah tukar, tapi dia nak naik tinggi mana tu yang ada isu sikit lah. Dia ada 3 rintangan. Okey, dia dah lepas 3 rintangan, insyaAllah boleh fly lebih jauh insyaAllah. Right, tetapi tak apa, kalau anda nak beli boleh setkan pada resistance yang terhampir dulu. Kalau boleh 1 sen before resistance. Kalau macam ni 58, setkan 57. InsyaAllah lebih selamat lah. Alright. Kemudiannya kita tengok beberapa counter lagi. Capital A Berhad. Okey, yang ni first dia dah tutup gap dulu, kemudiannya dia bila dia turun balik selepas dia tutup gap, mungkin dia nak cari new low. So sekarang ni pun duduk pada para support. Bila kita cerita banyak counter ni nak pergi ke support, maknanya dia tengah downtrend. So bila dia tengah downtrend, not good counter lah. Dan kemudiannya dia dah break dia punya neck paling kuat ni. Bila dia break neck dia paling kuat, counter ni adalah counter yang tak berpotensi lah. Alright. SDS FM. Ini saya ambil counter yang top aktif lah, top aktif volume.
Okey, SDS ni cantik counter ni. Alright, dia lepas dia punya all time high resistance. Okey, bila dia lepas, insya-Allah dia akan fly lebih jauh. Okey, so dia nak fly ni tinggi mana, just mudahkan. Okey, mudahkan anda. Saya tunjuk cara paling mudah untuk nak tengok counter ni nak pergi jauh mana. Kita ambil sini ya. Kenapa? Sini ada support, sini ada support, kita ambil ke sini ya, area sini. Dia pergi kepada body sini ya. Okey, so kita akan letak dekat sini. Bila dia breakout, at least lah kita nampak dia sampai 65 sen. Tapi ni adalah swing. Kita tak ada kata one shot. Okey, 65 sen kita punya target untuk TP SDS group ni. So boleh monitor, tak ada masalah. Alright, nampak potential tu. Okey, tak jauh lagi. Saya akan screenshot ni. Saya takut nanti saya terlupa counter ni. Kita set TP 65 sen untuk counter ni lah. Kita tengok berapa lama. Saya rasa dalam minggu depan insya-Allah kot boleh hit. Insya-Allah, kita pun tak boleh ramal. Okey, saya letak kat sini. Counter ramalan hit TP. Alright, so saya just letak untuk kita monitor sama-sama nanti. Okey, punya potential untuk SDS ni. Okey, kemudiannya counter FM. Okey, counter FM ni dia counter-counter yang tak menarik lah. Tadi yang mana? Hex. Okey, counter hex ni kita punya TP ni tadi kat sini ya. Saya just nak ni balik, takut kita terlupa. Kita punya TP pada 50 sen lah. Alright, senang saya nak screenshot, saya siap. Okey, kita tengok nantilah bila dia boleh hit target. Okey, itu adalah kita punya target lah. Target dia sama ada capai atau tidak, saya tak berani nak confirm kan. Cumanya kita boleh buat kajian lah, sedikit kajian. Ini adalah counter-counter yang berpotensi untuk naik. Dan tadi ada counter mana lah, saya kena tengok balik. Firma. Counter Firma ni kita, ini dia punya resistance. Kita ambil yang ni, kita ambil kat sini. Bila dia break 1.25, okey, lebih kurang lah. Okey, tu dia punya kita punya target. New target lah. Alright, kalau sebelum ni saya buat tu lebih kurang lah, lebih kurang macam ni. So kita just target dan kita monitor nanti. Okey.
Counter. Okay, ini adalah counter yang saya nampak ada potensi. Cumanya kita tak tahulah bila dia nak hit dan sebagainya. Saya rasa better saya letak nama counter, senang kita nak rujuk. Hex Industry. Okay, right. So ini adalah beberapa counter yang saya nampak sesuai untuk kita jadikan rujukan buat kajian kita. Okay, ramalan-ramalan mungkin nampak menarik untuk kita beli, untuk kita monitor sebenarnya, dan lebih-lebih lagi untuk tambahkan kita punya pengetahuan berkenaan dengan trading. Optimax. Inilah salah space untuk kita nak tengok. So counter ni ada potensial tak nak naik atas? Ada potensial. Macam saya sebut sebelum ni, ada potensial, tapi dia perlu tutup gap ni dulu. Okey, kalau nak set TP boleh set pada RM1 ni. Set pada RM1. Okey, kalau dia nak naik, dia boleh naik tapi pada paras RM1 ni dulu. Okey, selepas tu baru kita boleh bincang balik sama ada counter ni nak naik ke, dah nak tukar uptrend ke belum. Sekarang ni belum. Okey, kalau dia nak naik, mungkin dia naik kepada TP yang terhampir dia ni lah. Okey, kalau dia nak naik, mungkin dia naik macam tu. Okey, tapi ambil masa juga dia nak naik ni, insyaAllah. Counter lain yang kita tengok ni, counter mahal. TM Live Power Root ni tak mahu lah. Okey, counter apa tadi? TMC. Okey, counter TMC ni pun tak menarik lah. Dia volume dia tak kuat. So naik dan turun tu tak ada. Right, so saya harap sedikit manfaat untuk anda buat kajian anda sendiri. Sebenarnya saya hanya bagi sedikit idea, tapi anda perlu buat kajian anda sendiri, dan keputusan untuk entry ataupun tidak itu adalah di tangan anda sendiri. Alright, so tapi yang paling cantik adalah kita buat kajian kita dahulu. Alright, so bila kita buat kajian kita akan tahu evidence kuat ataupun tidak untuk kita masuk, dan kenapa kita nak masuk, dan berapa kita nak masuk, itu adalah terpulang kepada anda. InsyaAllah saya hanya bagi pembuka jalan untuk bagi ada idea untuk buat sedikit kajian saham. Alright, so itu saja untuk setakat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.